Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ini saya nak kongsi tentang kamera Nikon Z6 II. Ini bukanlah kamera terbaru jabatan ataupun bukanlah saya beli. Ini Nikon bagi orang kata apa, untuk kita guna masa hari kemerdekaan dia lah. Untuk samping tu boleh juga untuk review lah kan. Saya sempat pakai dalam 2-3 hari ni lah. Nak buat review full tu mungkin susah sikit lah kan, pasal masa dari segi button semua ni saya tak familiar lagi lah. Tapi walaupun tanpa melihat, orang kata melihat buku manual, mudah lah untuk nak jumpa, nak adjust ISO, shutter, aperture apa semua tu kan. Dia taklah complicated sangat. Masa mula-mula tu mungkin saya tercari-cari juga benda ni kan. Sebenarnya kita boleh touch screen lah dekat sini kan. Okey, dalam Z series ni ada banyak juga. Entry level dalam, kalau tak silap saya, Z50. Z50 ni lebih kurang 20 megapiksel lah. Dia bukan full frame. Full frame start pada Z5. Z5, Z6, 6.2, Z7, 7.2. Okey Untuk Z6 II ni dia punya megapiksel lebih kurang 24 lah. Kalau yang Z7 tu, dia big brother dia tu dalam 45 megapiksel. So apa yang saya nak beritahu ialah orang apa ni, untuk fotojurnalis lah kan. Untuk fotojurnalis ataupun orang yang bekerja ni, kamera apa pun buat masa sekarang ni dah okey dah, dah terbaik dah untuk dia dah. Macam yang sekarang ni untuk kamera Z6 II ni dia 24 megapiksel. Dah orang kata pun untuk kerja saya lah, dah lebih daripada memadai lah. Sekarang ni saya pakai di 750 kan. Dia memang sesuai lah untuk orang yang orang kata saiz macam saya ni, macam saiz tangan pun kecil kan. Kalau untuk Mak Saleh yang tangan besar tu kan, yang untuk terutama yang mana yang bertugas di tempat-tempat sejuk, kena pakai glove tu kan, mungkin agak problem sikit lah kalau nak, orang kata nak adjust button tu kan. Button ni kecil, kalau ni orang nak gunakan touch screen ni mungkin lagi susah lah kepada orang yang tangan besar tu kan. So overall dari segi handling tu memang okey lah. Cuma saya sempat juga lah test ambil gambar di Putrajaya ni, test ISO 51200 kan dengan ISO 12800. Dia masih ada noise. Tu biasalah pasal ISO tinggi kan. Tapi orang kata acceptable untuk print. Kalau kita nak print setakat A3 size tu rasanya tak ada masalah sangat lah. Pasal orang biasanya kalau print size A3 tu, orang bukannya nak tengok dalam jarak dekat macam ni kan, lebih kurang 1 meter macam tu kan. Dan kelebihan dia tu lah, kalau kita boleh guna ISO tinggi tu waktu malam ni untuk ambil gambar landscape ke santai-santai kan, tak perlu nak guna tripod lah. Tapi kelebihan ISO tinggi ni, dia lebih kepada, bagi saya lah kan, marketing strategi lah. Pasal jarang lah orang gunakan ISO tinggi ni kan. Maksudnya keperluan untuk jurufoto guna ISO tinggi pada setiap masa tu agak jarang lah. Kecuali dia sports photographer lah. Sport photographer ni yang mana mengambil gambar sukan aksi lasak di dalam indoor stadium. Indoor stadium ni kadang-kadang kita kena pakai shutter dalam 1000, 2000, mungkin 5000 pun ada. Untuk setengah sukan tu biasanya 800, 1000 ke atas lah shutter speed kan. Dan kalau cahaya tu tak cukup banyak, keperluan menggunakan ISO tinggi tu memang wujud lah. Untuk jurufoto santai-santai, landscape photographer semua ni kan, yang kebanyakan guna tripod ni kan. So ISO tinggi tu bukanlah satu keperluan. Ada bagus lah, tapi bukanlah keperluan yang high, orang kata top on the list lah. Saya memang teruja juga tengok dia punya ISO 51200 kan, tinggi ISO tu kan, tapi noise dia agak kurang lah. Masih lagi dia boleh mengekalkan detail pada jambatan seri gemilang tu lah. Saya tak adalah shoot guna ISO rendah kan. Kalau guna ISO rendah tu dah tentu memang okey sangat lah kan. Ni saja saya test shoot jambatan tu. Waktu tu memang dah matahari dah tenggelam dah. Memang gelap lah kan belakang tu kan. Itu bukanlah cara, orang kata apa, ideal way untuk ambil gambar waktu malam kan. Tapi saya nak test dia punya ISO tinggi tu kan, tanpa menggunakan tripod kan. ISO 12800 memang okey. ISO 51200 pun dia punya tak ada jauh beza sangat dengan 12800 kan. Cuma kelebihan ISO 51200 ni, kita boleh guna shutter yang lagi laju lah. Sebab dia ISO dia tinggi kan. So kalau saya bukan nak review, bukan nak jual gambar, bukan nak jual kamera lah, bukan nak jual kamera kan. So bagi sesiapa yang bersedia nak beli kamera, contohlah Nikon kan, bagi saya lah kan, mungkin Nikon pun tak suka nak dengar benda ni kan,
kamera Z50 tu pun dah memadai dah. Walaupun dia crop factor, dia bukan kamera full frame kan. Tapi untuk megapiksel 20 tu dah lebih memadai dah. Cukup lah untuk buat kebanyakan kerja lah kan. Tak perlu dia nak beli Z5, Z6, apa lagi Z7 kan. Tapi kalau nak juga beli full frame, saya tak suggest lah Z6, apa lagi Z7 kan. Z5 tu dah lebih memadai lah. Z50 body dengan lens wide dalam 3700 ataupun 3800 lah. Kalau Z5 body saja 4700, hampir 5000 lah body saja Z5. Z6 ni body saja dalam 8K lebih. Kalau dengan lens memang dia akan cecah 10K lah. Z7 body saja pun dah memang lebih daripada 10K lah kan. So untuk kebanyakan fotografer, bagi saya lah, untuk kebanyakan peminat fotografi, kalau nak guna Nikon Z series ni, Z50 tu dah lebih daripada memadai lah. Mungkin ada yang rasa tak sedap lah pakai tak full frame kan. Itu mungkin taste lah. Mungkin dari segi bokeh gambar belakang blur tu, full frame lagi cantik lah. Itu lebih kepada nilai artistik lah. Tapi kalau kita nak general, kegunaan secara general, 20 megapiksel tu dah terlalu banyak dah. Pasal sebelum ni saya pakai kamera D200, okey je buat assignment macam-macam kan. Buat liputan dalam negeri, luar negeri, cover assignment ataupun tugasan-tugasan international kan. Tak ada masalah. Itu D200 tu dalam 12 megapiksel punya tu je dia. Kalau tak silap saya bukan full frame lah kan, D200 tu. Tapi masih lagi, orang kata apa, yelah boleh buat kerja lah. Dan sebelum tu saya pakai D70 lah. D70 lagi lah 6 megapiksel kan. D70 pun saya pernah guna untuk function rasmi kerajaan kan. Pasal kadang-kadang saya buat 2 body. Satu body government bagi, satu body yang untuk backup lah kan. So kalau orang nak beli juga kamera kamera Nikon Z series kan, saya saja Z5 pun dah cukup lah. Kalau dia ada duit banyak nak beli Z7 tu pulang lah kan. Tapi Z5 tu dah lebih daripada memadai lah. Paling tidak pun yang ceria pun Z50 tu dah cukup okey lah. Dari segi handling bagi saya mudah lah. Saya macam untuk kamera ni dia tak bagi manual lah. Manual mungkin saya boleh download kan. So mudah lah untuk saya nak adjust aperture, shutter semua dengan touch screen kan. So tak perlu nak. Tapi dia kena ada asas foto lah. Kalau asas foto tak ada, dia terus beli kan. Mungkin dia blur jugalah mana satu nak tekan, ni apa benda. Macam ni U1, U2, U3 saya pun tak familiar. Cuma untuk vlogging video, yang ni yang saya tak berkenan sangat. Ada flip screen dia macam ni je lah. Dia tak boleh pergi tepi, tak boleh naik atas habis. So kamera ni untuk orang kata vlogging kan, vlogger yang nak ambil gambar macam ni kan, dia kurang sesuai lah. Dia kena beli extra apa ni, screen lah, extra screen. Pasal dia tak boleh nak ke tepi pun tak boleh. Atas ni separuh je. So kita tak boleh nak ambil gambar macam ni. Nak ambil gambar macam ni dia tak boleh. Boleh lah, tapi kita tak nampak lah bergambar dia rakam tu kan. Kita dalam frame, kita tak dalam frame kan. Dia yang bagusnya dia boleh naik atas sampai atas atau boleh tepi. Kalau nak cari nak vlogging jenis macam tu, kena cari kamera yang boleh buat macam tu. Kamera ni kalau nak buat vlogging, memang kena ada screen yang satu lagi. Baru kita nampak lah apa benda yang kita buat kan. So overall memang okey lah untuk benda ni. Dari segi pengalaman saya, kamera yang kecil ni walaupun tak nampak macam pro kan, berbanding dengan kamera yang professional body yang besar kan, yang penting hasil kualiti gambar tu boleh digunakan lah. Untuk tujuan penerbitan, nak print ke nak apa kan. Pasal masa muda-muda tu kita mungkin rasa macam hebat lah bawa kamera besar-besar kan. Tapi bila you dah cecah 40 something kan, benda tu rasa macam berat tau. Kalau kita boleh buat kerja dengan kamera yang ringan, kecil, tapi hasil dia memang bagus kan, why not kan? Kenapa tak guna benda tu kan? Macam ni lah. Nikon Z6 ni memang dah cukup baik lah untuk sebarang kerja lah. Kalau saya beli sendiri, mungkin saya beli, kalau ada modal, Z5 lah kan. Z5 tu maksudnya ni dalam kategori Nikon lah, Z5. Pasal Z5 pun dah 24 megapiksel. Dia punya frame rate pun dalam, auto frame per second pun dalam belas juga kalau tak silap saya, dia punya masa shooting tu kan. Okay, dari segi bateri pula, antara Z5, Z6 ni kebanyakannya dalam 300 exposure lah. 300 exposure ni kalau bandingkan dengan masa kita shooting filem tu, lebih kurang 9 roll filem lah. Dah cukup banyak lah tu. Biasanya kalau contoh lah untuk kerja macam saya kan, kita pergi assignment bukannya, biasanya satu roll tak habis kan. Dulu. Contoh macam kalau kita pergi PMO, ambil gambar courtesy call kan. Courtesy call mungkin dalam
5-6 shot je, mungkin 10 shot je tak habis. Masa zaman filem dulu lah kan, masa digital ni kita burst kan. Tapi untuk satu bateri boleh bertahan sampai 300 frame, 300 keping gambar, dah cukup bagus lah. Dan biasanya kalau jurufoto mestilah ada 2-3 extra bateri kan. Dan 300 shot tu mungkin lens wide lah. Kalau kita guna lens tele yang panjang tu mungkin boleh jadi 200 lebih je, pasal nak drive motor lens tu makan power kan. So secara overall kebanyakan kamera ni dia akan promote high ISO, faster focusing. Focusing ni pun dia ada tracking mata tu kan, memang laju lah. So saya share yang saya nak share dalam video ni, gambar ni je lah, gambar jambatan Seri Gemilang je lah yang saya rakam high ISO lah. Tapi sebenarnya kalau you tengok video pun, you tengok dekat big screen pun tak nampak beza sangat pun. Pasal kecil kan. Kalau kita tengok screen 65 inci pun tak nampak beza lah. Dia senang cerita macam ni lah, acceptable untuk print lah. Kalau kita nak print A3 tu memang tak ada masalah lah. So memang satu kelebihan lah. Tapi untuk macam kerja macam saya ni, high ISO tu macam saya tak shoot spot kan, bukanlah satu keperluan sangat. Biasanya kalau saya nak shoot pemandangan malam, saya guna tripod juga lah, ISO rendah kan. Dia lebih clean lah berbanding dengan ISO tinggi. Tapi tak bermakna ISO tinggi tu tak boleh pakai. Terutamanya kalau kita print untuk surat khabar kan, memang tak nampak sangat. Kualiti printing surat khabar dengan magazine tak sama. Resolution paper dengan resolution komputer tak sama. Jadi memang tak akan nampak sangat lah. Orang tengok orang tak tahu kalau gambar yang saya rekam guna ISO 12800 atau 51200 tu print di paper lah, surat khabar, orang tak boleh nak beza. Kalau dalam majalah pun, kalau bukan full page kan, orang tak boleh nak beza sangat lah. Orang tengok ini ISO berapa ni, orang tak boleh nak agak lah. Mungkin ISO 500, 800 kan. Macam tu je lah. So buat masa ni tu je lah perkongsian ringkas saja tentang kamera Nikon Z6 ni. Overall guna dia memang mudah lah kan, pasal dia touch screen semua kan. Nak tukar ISO, nak tukar button macam-macam kan. Dan yang lagi bagusnya kamera ni ringan lah. Kalau kita nak bawa seharian pergi assignment tu tak ada masalah, tak adalah risau sakit-sakit pinggang pun kan. Cuma mungkin dari segi lens dia jenis ada kualiti lens itu mungkin agak tinggi juga lah bagi setengah orang kan. So kalau tanya saya untuk beginner, Z series ni, Z50 tu dah lebih daripada cukup lah. Tapi kalau kita nak upgrade, Z5 lah, tak perlulah Z6 ke Z7 kan. Tapi kalau memang duit tak jadi masalah lah, itu pulang lah kan, itu tak ada masalah. Tapi secara overall Z50 tu memang dah cukup bagus lah. Kalau nak full frame pun Z5 lah. Yang penting, yang macam saya pernah cerita dalam blog saya sebelum ni, yang penting kita upgrade skill foto kita. Benda tu dah cukup bagus lah. Okay lah, ada masa nanti saya sambung lagi lah benda apa kelebihan dia guna Nikon Z6 ni, Z6 II